janjang yang satu lagi. Hari tu kita belajar janjang apa? Aritmetik. Janjang aritmetik kan. Janjang aritmetik tu satu pola nombor yang kita boleh nampak dia punya pattern dia dengan kita tambah kan. Jadi janjang aritmetik tu kita tambah untuk dapat next pattern dia. Okay, janjang aritmetik dia ada nilai beza sepunya kan. Okay, jadi hari ni kita nak belajar yang satu lagi. Nama dia janjang geometri. Okay. Jadi janjang geometri ni pola juga. Tapi pola tu kita dapat nombor yang seterusnya bila kita darab. Kita akan darab untuk dapat nombor yang seterusnya. Jadi cikgu bagi kamu contoh satu janjang geometri. Ke kamu nak bagi cikgu contoh satu janjang geometri? Kata hari tu cikgu bagi kamu yang senang kan? 2, 4, 8, 16. Okey, macam mana daripada 2 ni jadi 4? Darat 2. Darat 2 kan? Jadi kalau 4 ni jadi 8 pun darat 2 juga kan? Jadi benda yang kita darat tu darat sama. Jadi dia bentuk satu pola. Jadi pola ni kita panggil sebagai janjang geometri. Kalau sebelum ni kita ada beza sepunya untuk janjang geometri, kita ada R kita ada common ratio. Common ratio tu dalam bahasa Melayu nisbah sepunya. Okay. Nisbah sepunya. Jadi nisbah sepunya tu bila kita ambil term yang kemudian kita kan, kita bahagikan dengan term yang sebelum dia. Jadi dia punya formula tu Tn over Tn tolak 1. Jadi kalau kita check 16 ni bagi 8 dapat nombor yang sama dengan 8 bagi 4, baru dia satu janjang geometri. Jadi kita kena uji semua nombor ni mesti ada nisbah yang sama. Okay. Jadi nombor dia boleh makin besar ataupun makin kecil kan. Dia katakan 10 jadi 5 jadi 2.5 jadi 1.25. Betul tak cikgu punya? Jadi berapa R dia? 2. Berapa R dia? 2. Bukan 2, R. Kalau kita nak R kita kena pakai formula ni. 2 ke? 5 bahagi dengan kita ambil ni kan. Yang ni Tn kita. Yang ni Tn tolak 1. Jadi 5 bahagi dengan 10 berapa R dia? Berapa R dia? 1 per? 1 per 2. Siapa punya line tak clear ni? Cikgu ke kamu? 1 per 2. Jadi maksudnya kita kena darab 1 per 2 untuk dapat nombor yang seterusnya. Jelas tak? Janjang geometri tu apa? Jelas? Faham kan? Okay, jadi kita buat latihan sikit. Jadi hari ni kita akan buat latihan macam hari tu sampai kita pandailah pasal janjang ni. Jadi kita macam hari tu kita ada beberapa formula untuk janjang geometri ni. Kita akan buat satu-satu, kita akan jumpa satu-satu formula. Jadi first kali bila kita start kita punya kita belajar pasal benda baru, kita nak cam dulu pola kita tu janjang geometri ke tidak kan. Sekejap lagi kita akan tengok formula-formula yang lain ni, kamu tak risau. Sama macam hari tu, kita ada formula T dengan S kan. Okey, jadi soalan pertama ni kita buat sama-sama dulu. Tentukan jujukan nombor yang manakah janjang geometri. Lepas tu kalau kamu dah tahu dia janjang geometri, kamu kena nyatakan dia punya nisbah sepunya dia. Alright, jadi macam dia buat lah. Macam dia buat tu kita kena cari R dia. Kalau 54 bagi 18 dapat nombor yang sama dengan 18 bagi 6. Dapat nombor yang sama maknanya dia janjang geometri kan. Jadi kamu check yang A ni janjang geometri ke bukan janjang geometri? Janjang geometri. Janjang geometri. Negatif 3 bahagi dengan 12 kan? Dapat berapa? Negatif 0.25. Negatif 0.25 ataupun 1/4 kan? Okey, jadi kalau kita ambil 12 bagi dengan negatif 48 pun kita dapat nilai yang sama kan? Jadi betul yang ni janjang geometri ni betul. G. Okey, dengan R dia sama dengan negatif 0.25. Faham ah?
Senang kan? Boleh? Okay, B. Cuba check B. B tu janjian geometri ke bukan? Kan. Bukan. Sebab apa? Dia tambah 5. Ditambah. Dia bukan. Dia tambah 5. Betul? Lepas tu kalau kamu test lah ratio dia. Kalau kita test ratio dia, kita dapat nombor yang sama kan? Jadi dia bukan janjian geometri. Kalau kamu nak proof dia, kamu kena test R dia dapat lain-lain. Maknanya dia bukan janjian geometri. Okay, yang C. Janjian geometri. C janjian geometri. Janjian ke bukan? Bukan. Bukan. Sebab apa? 12 bagi 6 dapat 2. 12 bagi 6 dapat 2. 240 bagi bagi 12 12 dapat berapa? 20. Dapat 20. 20 kan? Yang ni R dia 20. Yang ni pun R dia 20. Tapi kat tengah-tengah ni R dia 2 kan? Jadi bila salah satu tu berbeza, maknanya dia bukan janjian geometri. Boleh Okay, last D. Janjian geometri ke bukan janjian geometri? Janjian geometri. Janjian geometri. Janjian geometri. Betul. Berapa nilai R dia? 2. 1/2. Betul. Jadi yang ni janjian geometri dengan R sama dengan 1/2. Okay, jadi kita dah tahu dah macam mana kita nak cam janjian geometri. Kita tengok latihan yang seterusnya. Okay. Jadi yang ni pun sama. Yang ni dia tak ada kena pakai formula apa-apa lagi. Dia suruh cari nilai K. Jadi dia bagi kamu satu pola kan. Dia suruh cari nilai K. Kalau K tu kat sini lah dalam pola tu ada pemalas K. Kalau dia bagi kamu janjian geometri ni 3 biji dia kata. Jadi yang ni memang janjian geometri. Kalau kita nak cari K, kita kena buat macam hari tu lah. Kita kena yang ni T1, T2, T3 kan bukan? Jadi kalau kita cari R untuk T3 bagi T2, kita boleh samakan dia. Kita boleh buat equation sama dengan T2 bagi T1. Lepas tu kita kena solve dia secara algebra. Faham tak? Jadi cuba kamu buat A ni. Apakah nilai K? Pakai kamu punya common ratio punya formula. Macam nak tulis K tolak 1 per 2K. 2K. per 2K sama dengan 2K. 2K per 7K 7K tambah 2. Alright. Jadi selesai kan ni? Kamu dapat apa? Yang ni kamu darat silang. Ini darat sini. Okay. Jadi sebab dia 2 tingkat, kamu darat silang dulu. Bila kamu darat silang, dia jadi setingkat. Okay. Jadi bila dah setingkat, kamu mudah nak selesaikan dia. Yang ni kompleks sikit daripada hari tu lah. Sebab dia ada pecahan. 7K darat dengan K, jadi 7K kuasa 2 tambah 2K tolak 7K tolak 2 sama dengan 4K kuasa 2. Kalau dia jadi kuadratik, kamu EQN kan? Dan dia kata K tu mesti nilai besar daripada kosong kan? Maksudnya K tu nilai yang positif saja. Jadi kalau ada 2 nilai, kita hanya ambil yang positif saja. Siapa yang mic dia rosak, kalau ada soalan dia tanya lah. Ni yang careless. Ni dapat apa? Dapat dah K. 4/7. Kena EQN lah.
2. Jadi K kamu dapat IQN 2. IQN ada 2 nilai kan? Jadi satu tu negatif 1/3, satu tu 2 kan? Jadi kita ambil yang 2. Jadi 2. bila kamu IQN, kamu kena tulis juga tahu yang ni. Kurungan ni. Apa dalam kurungan ni? K. K 3K. tolak 2. 3K tambah 1 dengan K tolak 2 kan? Mesti tulis lah. Tak, maka kamu tak cukup. Jadi kita ambil yang ni je. K sama dengan 2. Yang ni je jawapan dia. Okay. Jadi B. Cuba buat B. Oi, sorry. Yang ni cikgu kecil yang kertas ni. 5K tolak 6 per K tambah 6 sama dengan K tambah 6 per K per 2. Ada 3 tingkat kat situ. 5K tolak 6 per K tambah 6. Sama, kamu boleh potong dulu tak ini? Ya. Boleh lah kan? Kalau potong dia jadi 1 kan? Kita try, kita potong. Boleh ke potong? Tak tahu. Tak. Kalau kita pindah tu, tak boleh potong, tak boleh potong. Sebab ini sama dengan dia bukan darab. Kalau kita pindah, dua-dua jadi darab kan? Aku kata, kalau cikgu tinggal algebra lama pun cikgu lupa algebra. 5K tolak 6 darab dengan, tak boleh dengan darab silang juga. K per 2 sama dengan K campur 6 ni kuasa 2 kan? Dia tak hilang. Sebab bila dia ni pindah, dia jadi darab. Darab benda tu 2 kali dia tak potong. Okay. Dia jadi macam tu. Dia jadi K campur 6 darab K campur 6 kan. Jadi kan ni kamu kena kembangkan kuasa 2 dia. Tak boleh potong Okay, jadi yang ni darab atas dengan atas, bawah tu ada per 2 je. Jadi dia ada per 2. Masih lagi ada pecahan dia. Siapa ada suggestion kalau dia nampak jalan yang lebih mudah, dia boleh beritahu cikgu K kuasa 2 campur 6K campur 6K campur 12K campur 36. Paling selamat pindah 2 ni. Sebab kita tak suka pecahan. Lepas tu kamu pindah semua orang, lepas tu kamu solve. Berapa puluhan ke? Tak. Dapat nombor bulat yang cantik je. Pindah semua orang pergi belah kiri. Jadi patutnya yang ni dia jadi 3K kuasa 2. Tolak-tolak jadi tambahan. 24 campur 6 jadi berapa? 30. Tolak 72. Sama tak kamu dapat cikgu? Sama. Okay. Kamu boleh QN terus yang ni. Boleh. Dah, dapat dah. 12 dengan negatif 2. Okay. 12 dengan negatif 2. Maknanya K tolak berapa dengan K tolak apa? K tolak 12. K tolak 12. Jadi kita Tambah ambil 2. jawapan yang positif kan? K 12.
Jadi K lebih besar dari kosong, maknanya kita ambil jawapan K sama dengan 12. Faham ah? Okey. Jadi kita yang tu dia bagi 2 soalan je kan? Jadi kita boleh teruskan. Siapa tak habis lagi? Habis dah? Dah okey ke? Okey. Jadi kalau kamu okey dah, kita tengok soalan yang ni. Yang ni kita dah nak start tengok formula baru. Kamu nampak cikgu punya kertas ni, cikgu besar kan? Okey, jadi dia suruh cari sebutan Tn bagi janjang geometri kan? Jadi Tn ni, yang ni formula dia. Kamu salin. Nampak tak? Tn, kalau untuk janjang geometri, Tn sama dengan A, R, N tolak 1. N tolak 1 ni semua dalam bentuk kuasa. Itu formula dia. Jadi macam yang ni dia suruh cari sebutan ke-6 kan? Dia nak sebutan ke-6 kan? Jadi kalau ke-6 daripada dia punya jujukan macam hari tu dia ada sebutan pertama dia yang kita label dia sebagai A. Lepas tu kamu cari R dia 12/3 kan? Dapat 4. Masukkan dalam formula. Jadi A ni kita gantikan dia dengan 3. Lepas tu R tu kita ganti dia dengan 4. Lepas tu sebab dia suruh cari T ke-6, maknanya 6 tolak 1. 6 tolak 1 tu 5. Ni kamu picit kalkulator terus nilai ni. 4 kuasa 5 tu darab 3. Okay, jadi untuk yang A ni kamu try buat. Dia suruh cari T9. A dia berapa? 8. 8. R dia berapa? Negatif 24 bagi dengan 8 dapat negatif 3. Okay, masuk dalam formula. 8 darab dengan negatif 3. Dia suruh cari T9 kan? Jadi N tolak 1 dia jadi berapa? 8. Okay, berapa dapat jawapan dia? Bila kamu picit kalkulator, T9 dapat berapa? Besar kan? 52,488. Betul, 52,488. Jadi kalau kamu perasan, kalau janjang geometri ni dia punya nilai dia akan berubah dengan cepat. Dia start dengan 8, tiba-tiba T9 dia dah jadi puluh-puluh ribu dah sebab dia kuasa. 52,488. Okey, semua boleh Jadi kita buat B. Kita buat B dengan C, kamu cari A dengan R dia. Lepas tu kamu beritahu cikgu T7 kamu dapat berapa. Dapat pecahan. Dapat pecahan. Berapa dapat? 5/7776. Betul. Jadi kalau kamu nampak perpuluhan tu panjang, kamu tengok dia boleh tukar jadi pecahan tak? Kalau pecahan, boleh kita tulis jawapan pecahan dia. Okay. Yang last kali C, cari T ke-12. Sebutan ke-12. Okay.
1/16. Betul. 1/16. Yang ni apa? 128 darab dengan R dia berapa? 65. 1/2. Betul. Kuasa 11. 11. Okey, dapat 1/16. Alright, dah. Kamu dah pandai dah cek sebutan. Tn, tak payah hafal lah formula dia. Dia bagi dalam exam. Tn sama dengan ARN tolak 1. Ya, Abah. Cari bilangan sebutan bagi tiap janjang geometri berikut. Dia suruh buat apa? Yang sebutan. Dia suruh cari N. Kalau dia suruh cari bilangan sebutan, dia cari N. Jadi dia bagi kamu turutan. Kalau nampak turutan lepas tu koma, dot, koma, maknanya dia dah pergi jauh dah dalam pola dia. Jadi 8182 ni N ke berapa? Yang tu yang dia nak. Okay? Jadi kita akan masuk dalam formula tu dengan Tn tu kita dah tahu dah jawapan dia 8192. Jadi kita masukkan A dia 2 dengan R dia. Jadi kalau bagi pola kita tahu maklumat A dengan R. Kita cuba buat yang A ni. A ni dia punya sebutan pertama dia 4. R dia berapa? Negatif 12 bagi 4 kan, dapat berapa tu? Negatif 3. 3. Negatif 3. Okay, jadi Tn sama dengan AR N tolak 1 kan. Jadi Tn kamu negatif 78,732. Okay, A kita tahu lah. A kita 4. R kita negatif 3. Yang tak tahu N tolak 1. Okay, cara dia buat macam mana? Oh, yang ni dia tak pakai log. Tapi kamu nak pakai log boleh je. Bila kita nak turunkan N tolak 1 tu kan. Jadi dia pindahkan dulu 2 ni. Tapi 4 ni kamu tak boleh pindah tau sebab dia yang ada kuasa N tolak 1 ni. Jadi bila pindah 2 dia jadi 4096. Bila dia dah dapat bentuk macam ni, dia compare kuasa. Betul tak? Sebab sekarang ni asas dia kiri dengan kanan sama. Nampak tak? 4096 dia cuba tukar jadi suatu benda yang kuasa 4. Kalau boleh, bolehlah. Tapi kalau kamu tak perasan nombor tu boleh tukar jadi asas yang sama, kita lockkan pun boleh. Kita lockkan kiri dan kanan kan. Jadi kalau kita lock dia jadi apa? Log 4 N tolak 1 kan. Log 10. Sorry, salah. Log 10. Log 10 4 N. Jadi yang ni kuasa. Jadi kuasa tu nanti kita boleh turunkan dia. Dia sama dengan 4096 log 10 4096. Lepas tu kamu pindahkan kuasa log tu. Ni log 10. Tak muat nak tulis. Okay. Jadi yang ni kamu boleh turunkan dia sebab bila log kuasa boleh turun depan kan. Jadi dia jadi dua benda lah. Dia jadi N tolak 1 dengan log 10 4 ni. Jadi sebab dia darab dua-dua orang ni, kamu boleh pindahkan log 10 4 ni dia akan jadi bahagi dengan log 10 yang tadi tu. Cuba kamu kira, kamu dapat tak nilai yang sama? Log 10 4096 tu bahagikan dengan log 10 4 tu kamu dapat apa-apa? Bila kamu buat macam tu dia jadi tinggal N tolak 1 je belah sini. Belah sana dapat apa? Dapat 6 ya. Dapat 6 lah. Okay, jadi comel, jangan risau. Patutnya sama je. Okay, jadi kalau kamu tak perasan ni, kamu tak tukar jadi asas sama pun tak apa. Jadi last kali kamu pindahkan tolak 1 ni kan. Dapat jawapan 7. Faham tak? Alright, jadi kamu cuba selesai yang ni. Jadi first kali 4 ni sebab dia darab dengan negatif 3 N tolak 1 ni kan. 4 ni kena pindah dulu. Maknanya negatif 78732 ni kena bagi 4 dulu. Dapat berapa? Negatif 19683. Negatif 19683. Okey, yang tu negatif 3 N tolak 1 kan. Jadi kalau ada negatif, kamu lockkan pun boleh.
Cuba kamu lock kan. Jadi kalau lock kita lock 10 sebab lock kiri dan kanan tu kita kena pakai lock yang kita boleh picit dalam kalkulator kita. Jadi cara tulis dia. Dengan n tolak 1 log 10 negatif 3. Okey, maknanya log 10 negatif 3 ni kita kena pindahkan. Bahagi dengan log 10. Dapat tak? Untuk soalan ni sebab dia negatif. Kamu dapat error ke kamu dapat jawapan? Dapat error. Ya. Error you. Dapat error. Dapat error. Allah. Kalau dapat error maknanya kena sesuai dalam bentuk indeks jugalah. Sebab dia negatif. Kalau log kadang-kadang dia jadi error kak. Okay, jadi kalau kita tak boleh logkan nombor ni kita kena tukarkan jadi satu nombor negatif 3. Negatif 3 kuasa berapa? Cuba kamu cek ni 3 kuasa berapa. Ni tak boleh log ni. Yang ni kena test dengan kalkulator kamu manual lah. 3 kuasa berapa dapat 19,683. Kuasa 9. Kuasa 9. Jadi betul tak kamu try negatif 3 kurungan kuasa 9 dapat negatif 19,683. Betul? Betul. Betul ya. Jadi kalau dia sama. Maknanya kita boleh compare je. Kita boleh compare dia punya kuasa. Oh sorry. Yang ni tadi berapa? Negatif 3 kuasa 9 kan? Jadi 9 sama dengan apa? Tolak 1. N tolak 1. 10. Ya. Jadi 9 sama dengan N tolak 1. Jadi N kamu sama dengan apa? 10. Betul. N 10. kamu sama dengan 10. Jadi kalau log tu negatif, mungkin kamu tak boleh nak log kan sebab dia jadi error kat kalkulator kamu. Kena try turunkan dulu kuasa dia. Okey, cuba kamu buat B ni. Ni kertas cikgu tadi. Hmm, 56, 28, 14. Lepas tu dia cari N untuk 7/512. N sama dengan AR N tolak 1. Kedua. Ini dah akan 56 ni dulu . Jadi 7/512